Salam sejahtera. Singapura dan Kanada sedang timbangkan untuk mengukuhkan pertukaran dan kerjasama pertahanan di bawah Perjanjian Keselamatan Am. Menurut kenyataan Kementerian Ewan Luar MFA, rundingan berhubung gagasan ini sedang dimulakan. Ia adalah salah satu daripada beberapa bidang kerjasama yang dibincangkan semasa pertemuan antara Perdana Menteri Lee Hsien Loong dengan rakan sejawatannya dari Kanada, Perdana Menteri Justin Trudeau yang kini berada di Singapura. Memorandum Persefahaman bagi Keselamatan Siber Kanada-Singapura akan diperbarui dalam usaha meningkatkan kerjasama di ruang siber. Ia akan menggalak pertukaran maklumat serta program pembangunan kemahiran dan pembinaan keupayaan. Selain itu, terdapat juga perbincangan mengenai cara memajukan kerjasama dalam bidang sains, teknologi dan inovasi. Dan sebagai sebahagian daripada usaha memupuk hubungan lebih kukuh antara rakyat kedua-dua negara, terdapat juga rancangan untuk melakarkan perjanjian mobiliti belia Kanada-Singapura. Perjanjian itu akan memudahkan lagi golongan muda untuk bekerja dan berkunjung di antara kedua negara. Semasa pertemuan antara PM Lee dengan PM Trudeau di istana hari ini, kedua-dua pemimpin mengesahkan lagi hubungan muhibah antara kedua-dua negara. Mereka juga saling berkongsi pandangan mengenai isu-isu penting seperti komitmen kepada sistem multilateralisme dan kedaulatan undang-undang. PM Lee juga mengalu-alukan pelibatan mendalam Kanada dengan ASEAN. Kadar pengangguran di Singapura secara keseluruhan naik sedikit kepada 2% Julai lalu selepas kekal pada 1.9% untuk 2 bulan sebelumnya. Perangkaan terbaru yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Manusia MOM menunjukkan bahawa kadar pengangguran dalam kalangan rakyat Singapura adalah 2.9%. Kadar pengangguran dalam kalangan penduduk yang terdiri daripada rakyat dan penduduk tetap tercatat sedikit lebih rendah iaitu 2.8%. Terdapat 67,500 penduduk yang menganggur pada Julai lalu. Hampir 60,000 adalah rakyat Singapura. Menurut seorang pengamat, data terkini itu menunjukkan bahawa kadar pengangguran secara keseluruhan dan kadar dalam kalangan penduduk masih lebih rendah berbanding paras sebelum pandemik COVID-19. Pasaran buruh tambah beliau dijangka kekal ketat. Overall, while you may see a moderation in employment growth for the third quarter, but I don't expect there to be a very big rise in unemployment or anything like that. So month-to-month fluctuations, of course, I think it's difficult to predict. But I think overall, I think I can be confident that the employment picture will remain quite resilient. Saudara, Agensi Makanan Singapura SFA mengumumkan bahawa Turki sudah diluluskan sebagai sumber baru untuk mengekspor telur ayam ke sini. Ini bermakna jumlah negara dan daerah yang diberikan kelulusan untuk mengekspor telur ayam ke Singapura kini mencapai 19, naik berbanding 12 pada 2019. SFA menyatakan sedang Singapura terus mengukuhkan bekalan makanan ke negara ini, ia akur bahawa tiada negara yang terlepas daripada keadaan tidak menentu bekalan makanan sejagat. Agensi itu menjadikan contoh isu kekurangan telur di merata dunia yang berpunca daripada penularan selsema burung, masalah rantaian bekalan dunia dan kenaikan kos untuk makanan dan minyak. Lantaran itu, SFA menekankan bahawa para pengguna boleh memainkan peranan dengan bersikap lebih fleksibel dari segi pilihan makanan sekiranya berlaku sebarang gangguan. Perdana Menteri Lee Hsien Loong akan melakukan lawatan ke New Delhi, India bagi menghadiri sidang puncak G20 pada hujung minggu ini. Beliau hadir atas undangan pihak penganjur tahun ini iaitu Perdana Menteri India Narendra Modi. Sidang puncak tersebut berharap untuk membincangkan isu pertumbuhan inklusif serta memacu usaha mencapai matlamat pembangunan mampan. PM Lee dijangka menyertai perbincangan mengenai kepentingan sistem multilateralisme berasaskan peraturan, pembangunan mampan, isu kesihatan serta peralihan daya tenaga. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin lain dunia di acara sampingan sidang puncak tersebut. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Lawrence Wong akan menjadi pemangku Perdana Menteri semasa PM Lee berada di India.
Tuan Rumah kali pertama India berharap untuk memperjuangkan agenda mesra alam di sidang puncak G20 hujung minggu ini selain mewakili negara-negara bahagian selatan dunia yang menuntut pertumbuhan sejagat yang lebih inklusif. Para pemerhati jangkakan perang di Ukraine akan terus membayangi ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi sedia ada dalam perhimpunan di kalangan para pemimpin dunia ini. Mereka juga percaya bahawa meskipun Singapura bukan negara anggota G20, ia boleh menjadi pengimbang agar negara-negara dunia dapat bekerjasama dan memastikan ekonomi global kekal stabil. Para pemimpin daripada 19 negara beserta Kesatuan Eropah akan hadir di sidang puncak G20 di New Delhi untuk membincangkan pelbagai topik. Negara-negara ini membentuk sekitar 85% daripada GDP sejagat. Namun buat pertama kalinya, Presiden China tidak akan menghadiri sesi ini. Ini bermakna pertemuan yang sangat dinanti-nantikan antara Presiden Xi Jinping dengan rakan sejawatannya dari Amerika Syarikat, Joe Biden, tidak akan berlangsung. Bagaimanapun, dengan kehadiran Perdana Menteri China Li Qiang, para pemerhati politik menjangkakan isu ketegangan antara Amerika Syarikat dan China akan tetap timbul di New Delhi. Menurut mereka, asal sahaja Washington dan Beijing masih terus berbincang, Singapura mampu mengemudi di celah-celah ketegangan serta sekatan sedia ada. Dengan masalah perang di Ukraine masih kekal relevan, isu-isu sebegini dijangka menjadi latar belakang kepada agenda pertumbuhan ekonomi hijau dan inklusif yang India tetapkan. There is that question of climate change and sustainability that requires global effort. And there is also questions about global inequality, about the global south, and how economic gains need to be redistributed. These are topics that India itself has brought up as key themes for the summit. But I think that given the geopolitical and geoeconomic challenges the world faces, I think there are some other topics that will emerge. This includes the ongoing war between Russia and Ukraine, US-China rivalry, as well as US-India rivalry. Seperti negara-negara lain, Singapura juga terjejas dengan kesan daripada konflik-konflik ini seperti harga bekalan tenaga dan makanan yang meningkat. Kesemua ini mungkin menyukarkan usaha mencapai agenda mesra alam, sesuatu yang menjadi kepentingan Singapura. Namun satu faktor yang Singapura tekankan secara konsisten adalah sistem berbilang pihak berlandaskan peraturan. Ini memastikan kesemua negara mempunyai akses kepada bekalan tenaga, makanan serta hasil pertanian lebih-lebih lagi semasa krisis. Ia juga menawarkan lanskap yang lebih rata untuk Singapura mengemudi pelbagai ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi di dunia. Ejen-ejen hartanah kini memberi lebih banyak perhatian kepada pemeriksaan pematuhan susuli kes pengubahan wang haram bernilai sekitar $1 bilion baru-baru ini. Langganan kepada khidmat web anti pengubahan wang haram yang diselenggarakan oleh Persatuan Ejen Hartanah Singapura SEAA melonjak dengan lebih 400 pengguna baru sejak tercetusnya kes tersebut bulan lalu. Ramai daripada pengguna baru ini daripada agensi hartanah butik. Kebanyakan daripada agensi ini mempunyai kurang daripada 10 ejen. Sementara itu, lebih 20,000 daripada sekitar 35,000 ejen tempatan sedia ada sudah melanggani perkhidmatan ini. Menurut pihak SEAA, terdapat juga kesedaran yang meningkat dalam kalangan ejen mengenai kemungkinan liability yang mereka perlu tanggung. Sekitar 60 ejen hartanah yang dikaitkan dengan urus niaga membabitkan kes pengubahan wang haram besar-besaran itu sedang membantu dalam siasatan. Pada 15 Ogos lalu, lebih $1 bilion aset dirampas atau dibekukan dan 10 suspek diberkas atas penglibatan mereka dalam kes pengubahan wang haram tersebut. Aset-aset ini termasuklah hartanah, kenderaan, wang tunai, barangan mewah dan jongkong emas. Ramai suspek yang diberkas menetap di banglo-banglo mewah atau GCB yang disewa atau dibeli, mencetuskan keprihatinan orang ramai. Seorang guru agama serta bahasa Arab sambilan melakukan penderaan seksual terhadap beberapa lelaki bawah umur dan melakukan tindakan seksual bersama seorang yang berusia 16 tahun meskipun sedar dirinya sudah dijangkiti HIV.
Lelaki berusia 34 tahun itu mengaku bersalah di Mahkamah Tinggi atas 3 tuduhan melakukan penetrasi seksual kepada seorang bawah umur. Lagi 18 dakwaan akan dipertimbangkan dalam hukuman yang ditangguhkan. Nama lelaki itu tidak boleh didedah atas arahan mahkamah. Si pesalah dipercayai melanjutkan pengajian agama di Singapura sebelum belajar Arab di Mesir untuk 1,5 tahun. Dia kembali ke Singapura pada 2013 dan bekerja sambilan menawarkan tuition agama dan bahasa Arab di rumah dan merupakan pekerja penghantar makanan. Dia menyasarkan budak-budak lelaki secara seksual selama 4 tahun dari 2014 hingga 2018. Ini berterusan sehingga seorang polis yang meronda memeriksanya sewaktu dia berada di Pantai Changi bersama budak-budak lelaki. Pada November 2018, si pesalah melakukan seks tanpa perlindungan bersama seorang pasangan lelaki dewasa dan disahkan positif HIV pada Februari 2019. Meskipun begitu, dia tetap melakukan seks bersama mangsa ketiganya pada Jun 2019 dengan kondom tanpa memberitahu mangsa berusia 16 tahun itu bahawa dia positif HIV sebelum itu. Lelaki itu ditangkap pada 26 Jun 2019. Dia dinilai dan dikesan menghidap gangguan pedofil di Institut Kesihatan Mental IMH. Pihak pendakwa meminta penjara 24 tahun dan 8 sebatan menyifatkan lelaki itu sebagai pesalah seks bersiri yang melakukan pengantunan terhadap budak-budak lelaki bawah umur ke arah kontak seksual yang semakin mengganggu. Saudara, harga beras dunia meningkat hampir 10% bulan lalu sekaligus mencecah paras rekod tertinggi dalam 15 tahun. Ini selepas sekatan ekspor India menjejas bekalan. Demikian menurut Agensi Makanan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Harga beras dunia mencecah paras rekod dalam 12 tahun pada Julai. Ini ekoran langkah India mengenakan larangan terhadap ekspor salah satu kategori beras utama iaitu beras selain basmati. 10 daripada 22 juta tan beras yang diekspor India tahun lalu merupakan jenis beras yang dikenakan larangan ini. Ia bertujuan untuk mengawal harga beras tempatan di India di tengah-tengah keadaan cuaca ekstrim. Namun, langkah ini mencetus keprihatinan sekiranya berlaku kekurangan beras di India. Dan di Indonesia dan Filipina, inflasi beras runcit melonjak bulan lalu berbanding tempoh yang sama pada 2022. Manakala di Malaysia dan Singapura, indeks inflasi runcit pada Julai meningkat pada rentak lebih perlahan. India merupakan pengeksport beras terbesar dunia membentuk hampir 40% daripada perdagangan global tahun lalu. Thailand dan Vietnam menyusul. Namun potensi berlakunya kenaikan harga ekspor beras dari Asia Tenggara meningkat hampir 30% Julai lalu berbanding tempoh yang sama tahun sebelumnya. Keadaan cuaca merupakan antara faktor penyumbang utama. Thailand diramal menyaksikan kemarau di merata negara bermula tahun depan.